Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya cukup terkejut dengan berita terbaru tentang kes kehilangan seorang yang bakal menjadi saksi kepada satu kes yang sedang disiasat oleh SPRM. Kronologi dia menyatakan bahawa dia hilang. Dia hilang ketika dia dalam perjalanan. Dia ikut e-hailing. Dia dalam perjalanan dan tiba-tiba selepas itu terus hilang. Dan baru tadi saya ada baca konon-kononnya ini belum pasti, tapi baru tadi saya baca satu berita menyatakan bahawa beliau menyatakan bahawa pemandu e-hailing itu memberikan keterangan bahawa dia kata perempuan itu, iaitu yang telah diculik, yang tak tahulah diculik lah apa hilang lah, tapi hilang lah. Dia kata perempuan itu telah dipaksa keluar dari kereta. Selepas itu dia juga turut dipaksa untuk menekan tas komplit. Maksudnya perempuan itu sudah selesai dihantar ke destinasi yang sepatutnya. Okey, persoalan saya, betulkah itu polis? Sebab dia kata dipaksa oleh polis keluar daripada kereta. Persoalan saya, betulkah itu polis? Ini saya ragu-ragu juga. Kita ragu-ragu. Kita tunggu keputusan pengumuman daripada ketua polis negara sendirilah. Kita tunggu. Bagi saya sekarang ialah saya masih ragu-ragu. Betulkah itu polis? Jadi jangan salahkan polis dulu, tenang. Jangan salahkan polis dulu. Pasti ada penjelasan yang lebih kuat. Pasti ada penjelasan yang lebih betul. Okey. Jadi saya berharap supaya pihak polis dapat menjalankan siasatan dan kalau boleh selamatkanlah wanita itu juga. Cari dia. Harap-harap dia masih dalam keadaan yang baik lah. Harap-harap dia dalam keadaan yang sihat, terjaga dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita juga berharap semoga ahli keluarga si mangsa yang diculik ini dapat terus bertahan, berdoa pada Tuhan. Semoga beliau dalam keadaan yang tetap sihat dan dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju dengan tindakan daripada orang yang menculik dia. Dan kita berharap pada masa yang akan datang supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Dan mungkin perlu juga difikirkan selepas ini, jika ada yang bakal menjadi saksi di dalam kes yang disiasat oleh SPRM, sepatutnya bakal saksi ini perlu dijaga dan perlu untuk sentiasa dipastikan keselamatan supaya tidak ada lagi kes yang hilang lah macam-macam. Okey, apapun kita ucapkan juga tahniah kepada SPRM yang menjalankan tugas dengan baik. Polis Diraja Malaysia sekarang pun menjalankan tugas dengan cukup baik dan saya fikir rakyat negara Malaysia semakin menghormati kedua-dua badan penguatkuasa di Malaysia ini. Ini bukan calang-calang mereka ini. Okey, tahniah diucapkan kepada Kerajaan Madani yang sungguh-sungguh mau membenteras rasuah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, data tidak akan pernah membuyuk. Okey, ramai orang tuduh kononnya di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya negara Malaysia punya ekonomi teruklah macam-macam. Tapi dia tidak sedar waktu dia berkuasa lagi teruk. Okey, baru-baru ini bukti. Kalau tak faham juga bukti, tak apalah. Baru-baru ini, baru tadi saya baca satu ulasan daripada seorang pakar ekonomi, seorang penganalisis ekonomi, bukan makcik saya, mungkin juga bukan makcik kamu, dan mungkin bukan juga jiran kamu lah. Yang pasti ada kesamaan antara kita dan saya dan anda, yaitu kita semua tidak ada kena-mengena dengan dia. Dia memberikan satu pendapat bahawa dia kata tidak lama lagi dia yakin ringgit akan semakin mendunia, mendunia. Ringgit akan semakin mendunia, ringgit akan menjadi semakin kukuh, semakin kuat, dan dijangkakan ringgit akan boleh mencecah sehingga 4 ringgit per dolar. Ini sesuatu yang cukup kuat, cukup luar biasa, yang pastinya pelabur melihat itu sebagai satu peluang untuk datang melabur di Malaysia. Ini pasti walaun tidak akan berani ulas yang ini. Tidak akan. Walaun tidak akan ulas yang ini. Mereka ulas benda yang mereka rasa boleh hentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kalau yang patut dipuji, tidak berani itu. Jadi inilah bezanya Mahathir pula. Inilah bezanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Muhyiddin Yassin. Okey, inilah bezanya di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Muhyiddin. Okey. Muhyiddin buat apa? Berjaya apa? Muhyiddin sudah berjaya buat apa? Diorang sudah berjaya buat apa? Perikatan Nasional sudah berjaya buat apa? Menteri-menteri Perikatan Nasional sudah berjaya buat apa? Siapa Menteri Ekonomi waktu itu? Coba bagi anda yang masih ingat, siapa Menteri Ekonomi waktu itu, mungkin boleh komen apa kejayaan diorang. Ada menteri yang dilantik, duta yang dilantik, tapi mendapat taraf seperti menteri, tapi apa dia buat? Apa yang dia sudah buat? Bagaimana dengan menteri-menteri yang lain? Yang paling best, tumbang saja tiba-tiba muncul banyak kes rasuah di mahkamah. Memang luar biasa. Dahsyatkah tidak dahsyat? Kamu jawab sendirilah. Memang amat dahsyat. Luar biasa. Yang ini patut dipuji. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga semua walaun, semua pembangkang tidaklah terlalu koyak dengan kejayaan luar biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan menteri-menterinya yang berjaya membawa Malaysia mendunia. Jangan koyak ya. Sabar. Jangan marah. Jangan nangis. Tenang. Tenang. Okey, so tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim 10 kali lebih baik daripada Muhyiddin atau 1,000,000 kali lebih baik daripada Muhyiddin? Tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye bye.